pada saya adalah RM900,000. Saya disaman balu RM900,000. Saya perlu membayar RM900,000. Jadi selama hari ni saya diam bukan sebab saya takut nak kena bayar RM900,000 ni ke. Saya rasa macam takut kita salah ke, tak. Bukan, sebab kita dalam mood bersabar. Lagi satu kita mood tengah tak cantik keinginan keluarga. Tapi itulah, 15 hari ya, dah kena saman lah ya saya kan. Okey, tapi dekat sini saman-saman dia, contoh saman-saman dia saman saya memfitnah beliau mengambil duit dalam dompet arwah, serta mengambil kad-kad bank. Allahyarham sudah dipersetujui dibagikan mengikut faraid. Lepas tu dia saman saya berkenaan kami, maknanya dia menuntut backfire. Dia kata saya fitnah dia lah, yang dia tuntut kereta backfire milik arwah. Maknanya dia kata saya tuduh dia tuntut backfire dan merupakan fitnah, dia kata. Dan ketiga, bahawa anak guang kami telah menuntut kereta Myvi milik Allahyarham. Maknanya dia kata saya fitnah dia ambil kereta Myvi. Lepas tu fitnah pasal bawa anak pergi klinik. Lepas tu fitnah menyebarkan nombor akaun. Fitnah dia telah mengambil kesemua duit disimpan, jam-jam tangan berjenama mahal bernilai ribuan ringgit Allahyarham punya barang. Maknanya ibarat kata ni saya memfitnah dia ambil. Padahal katanya dia tak ambil. Lepas tu satu lagi, saya fitnah yang keluarga dia dengan dia telah memburuk-burukkan keluarga saya. Itulah semua dia punya saman saya lah. Tapi sebenarnya saya nak tegaskan dekat sini, isu saman semalam tu bukan saya menyaman dia, saya membalas saman dia. Selepas saya disaman selama 6 bulan lebih ni, bukan saya diam, bukan saya takut. Sekali lagi saya tegaskan, bukan saya takut. Sebab saya tengok perjalanan game ni. Sebab saya seronok tengok game ni. Bila game macam ni kita seronok tengok. Personal saya suka tengok macam ni. Lepas tu bila kita dah jawab, saya terpaksa ambil lawyer untuk jawab kes ni. Dan 3 kali juga surat saman ni sampai. Jadi saya terpaksa ambil lawyer untuk selesaikan kes ni. Dan itulah, bila saya berjumpa dengan orang-orang yang lebih memahami benda ni, ustaz-ustaz yang lebih faham benda-benda macam ni, keluarlah satu benda yang saya pernah tekankan dalam diri saya adalah sabar. Pasal video Ali Shukri, Balu, cerita itu macam, ini macam, itu macam, cerita itu ambil tak dapat, keluar semua. Sampai saya kena maki tu, 7 keturunan, turun balik, naik balik 7 keturunan, kena balik kan. Tapi saya senyap je, bukan sebab saya takut, tak. Marah tu marah lah. Tapi kalau especially orang kita, orang Melayu maki saya okey. Sebab selama hari ni, sampai hari ni pun saya jumpa orang kat luar, saya tak pernah nampak orang maki saya. Orang ambil gambar, suruh promo kedai, suruh upload gambar video datang kat kedai dia, itu banyak. Tapi untuk orang yang bercakap maki amun depan saya, tak ada. Maknanya saya tahulah orang yang bercakap tu hanya berani bercakap di laman sosial, tapi berdepan dia takkan berani cakap. Kan ada satu saya jumpa hamba Allah tu, Ali, anak saya nak ambil gambar, anak umur 3 tahun. Macam mana anak dia kenal saya? Saya cakap habislah, anak nak ambil gambar ke abang nak ambil gambar? Jujur lah kan. Tapi tak apa, benda tu kecil punya hal. Cuma yang jadi hal bila mak saya lah kena maki amun semua tu, bini saya anak dalam perut. Tapi saya ingat benda tu dah jadi habis, settle. Sebab kita dah jawab saman dia, kita dah tunjuk bukti-bukti segala saman, apa semua saman tu semua okey lah. Hantar pula lagi saman. Allah, banyaknya saman. Maknanya macam kita ambil exam tu benda ni. Yang ini pula saman baru ni, baru sampai 5 hari bulan 8. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, saman nombor berapa ni, banyak nombor ni. Balu, mak Balu menyaman ibu saya pula, defendant. Udahlah kau saman aku, kau saman pula mak. Ni Sabaria binti Arsyad, defendant, mak. Mak yang berkursi roda tu, mak arwah abang yang berkursi roda tu, saman. Yang saman Balu, yang saman mak dia sekali, saman mak saya. Saya cakap, ya Allah ya Tuhan, saman apa lagi? Kan, isu yang saman saya pun tak selesai lagi, sekarang saman mak saya pula. Benda yang paling besar kat sini, orang tengah hebah mengatakan saya ni adalah itu harta dia, bagi je lah harta dia. Saya senang, benda tu senang. Saya tak ada hak pun dalam harta arwah ni. Cuma ni, di sini saya terpaksa tekankan. Lagi satu, saya terpaksa bagi penjelasan penuh. Sebab saya rasa dah cukup kot saya simpan dalam hati. Bukan saya nak buka aib siapa-siapa, tak. Saya rasa macam
dah rasanya dah elok kot saya bercakap lah benda ni kan. Sebab selama ini diam je, malah nak bising-bising. Berkenaan isu faraid. Berkenaan isu faraid yang mengatakan satu Malaysia, terutama orang Melayu, tengah maki apun saya. Sebelum ni saya makan harta anak yatim, saya makan harta arwah abam, kesian anak arwah, kesian balu arwah. Saya ambil semua segala-galanya. Okey, kat sini saya buktikan ya. Ini adalah tuntutan daripada Fadilah Siddiq and Associates. Ini adalah di dalam Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Saman, nombor sekian-sekian. Siti Nur Hidayah binti Muhammad Ali, pemohon. Maknanya, orang kata saya berkenaan isu faraid tu, bukan saya tak nak uruskan faraid tu. Sebab hari ke-15 pun dia dah saman saya. Bila dia dah saman saya dekat sini, saya macam mana saya nak buat faraid? Kan? PKP pula lagi. Tapi itulah, bila tak ada kesabaran dalam diri tu, inilah jadi dia. Jadi dalam 11 hari bulan 8, baru hantar lagi permohonan untuk faraid. Hantar daripada mahkamah ni, tuntutan faraid. Jadi maknanya isu faraid dekat sini simple je. Belum selesai lah maknanya. Maknanya saya tak ambil pun duit arwah. Saya tak ambil pun harta-harta arwah. Sebab macam mana saya nak ambil? Sebab faraid pun tak buat. Kan? Orang duk kata saya makan harta anak yatim. Saya tak peduli lah. Hantarlah situ cakap kan. Dekat sini, kalau tengok dekat Saman, Allahu Akbar. Terbang. Saman dekat sini, dia dekat sini tuntutan faraid. Okey Si mati pertama mempunyai waris-waris seramai 5 orang. 5 orang 5 orang. Maknanya tuntutan pun tak betul ni. Sebab dalam faraid 4 orang je. Macam mana boleh 5 orang kan? Maknanya 4 orang, mak saya, bapak saya, balu, anak arwah. Kat sini pun ada tulis lah, balu, anak arwah, mak saya, bapak saya. Dia 5 orang, mana tak logik lah. Mana mungkin tak tahu lah salah type ke typo kan, tak tahulah. Maknanya kat sini tak ada nama saya pun. Tak ada nama saya pun dekat sini. Tapi yang saya nak tekan kat sini adalah, ini adalah surat daripada balu yang menuntut faraid. Maknanya menuntut faraid, maknanya perlu dibuat lah faraid ni kan. Sebab memang perlu buat pun. Tapi dekat sini adalah senarai harta. Okey. Ini yang paling best. Sebab orang Malaysia selama hari ni mungkin tak tahu kot. Mungkin orang Malaysia, orang Melayu kita ni hanya menghentam, hanya memaki, hanya menghamun. Itu je lah kerja orang kita ni sekarang. Saya terpaksa cakap jujur je lah benda ni. Sibuk sangat nak tahu pasal harta arwah. Sibuk sangat nak tahu berapa banyak duit harta arwah. Sibuk sangat nak tahu saya makan berapa banyak. Kan, menuduh saya makan berapa banyak pun saya okey, saya no hal. Okey, kat sini adalah tuntutan daripada balu. Okey balu Sebuah tanah dan rumah yang beralamat dekat sini RM300,000. Sebuah kereta jenis Toyota Velfire RM300,000 pun saya gelak juga sebab Velfire tu arwah beli RM180,000. Kan Velfire lama tu RM180,000 tapi tuntutan harta kat sini sampai RM300,000. Oh, mungkin arwah pakai Velfire robot kot. Tapi tu yang saya pelik juga ah. Sebuah motosikal jenis Yamaha LC. Arwah beli baru RM5,300. Macam mana boleh tuntutan RM10,000? RM10,000 tuntut Kalau orang Malaysia yang pakai LC, dia tahulah berapa harga LC. Okey. Ini yang paling kelakar lah. Selama ini orang Malaysia tak tahu berapa duit amount arwah abam. Berapa duit simpanan arwah abam. Harta yang orang cakap berjuta-juta. Tadi sebelum saya nak start interview ni pun, diorang pun saya tanya, berapa agak-agak harta arwah abam? 10 juta, 8 juta. Semua orang anggap berjuta sebab arwah abam adalah artis yang sangat terkenal. Yang menang Majalah Mega 2 kali berturut, anugerah bintang popular. Memang artis terkenal, banyak duit. Okey, di sini adalah tuntutan daripada balu dia. Saya terpaksa jelaskan benda ni sebab benda ni dah sampai ke mahkamah kan, jadi masalah. Okey, arwah ada 2 bank. Wang tunai di dalam akaun simpanan Maybank bernilai RM56,000 sahaja. Maknanya duit arwah dalam bank ada RM56,000 sahaja. Itu Maybank. Jadi dekat sini saya jawab dakwaan yang sebelum ini orang kata arwah berjuta-juta, saya makan harta apa semua. Inilah duit arwah sebenar. Kalau orang nak Malaysia nak tahu sangat, orang kita sibuk sangat nak tahu pasal harta arwah ni, inilah RM56,000. Dan arwah ada satu bank lagi, bank wang tunai di akaun simpanan Bank Affin Bank. Dia ada 2 bank. Inilah amount dia, RM28,000 sahaja. Jadi kalau Maybank dengan ni kita campurkan baru ada 70, baru ada RM84,000 sahaja. Itu duit simpanan arwah daripada akaun dia, dua-dua akaun. Inilah amount dia. Yang kata berjuta selama hari ni tu, yang orang kata saya ni nak rebut-rebut sangat berjuta-juta tu, tolonglah.
tolonglah hentikan sebab saya rasa macam korang tak tahu. Bila korang tak tahu, saya tak nak bagi tahu. Tapi benda ni dah sampai zaman nyaman ni kan jadi masalah. Lepas tu barang-barang peribadi si mati berupa jam, tangan mewah, kamera, telefon bimbit RM20,000. Jumlah keseluruhan anggaran RM714,000. Wow, banyaknya harta arwah kan. Sini adalah tuntutan Pak Raid dan saman kepada saya adalah RM900,000. Okey. Alhamdulillah. Bila lepas keluarnya berita tu semalam, dan semalam sebenarnya surat saman saya yang hantar kepada dia adalah hari terakhir. Balu perlu jawab kes saya, kes saman saya pada dia. Dan akhirnya dia mengaku. Daripada surat tuntutan saman saya kepada itu, akhirnya mengaku. Bila mengaku, saya sujud syukur. Sebab apa akhirnya kau mengaku? Sebab sebelum ni kita tengok dalam video dengan Ali Syukri, dia kata keluarga saya makan itu, keluarga saya ambil semua, Ali lah ambil semua, adik-beradik saya lah, kakak saya lah ambil semua. Kita tak dapat apa-apa pun. Saya keluar selai sepinggang, fikirkan anak saja. Jadi tak dapat apa-apa lah. Tak dapat apa-apa. Sebenarnya benda tu tak wujud. Benda tu tak wujud. Tapi macam mana saya nak jelaskan dulu? Sebab benda orang tengah bertalu maki Amun bukan sebab saya takut. Sebab saya tengah tunggu masa untuk saya cakap. Tapi Alhamdulillah semalam adalah jawapan dia kepada peguam saya. Maknanya dia kata keluar selai sepinggang tu tak wujud.